Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Apa khabar? Tanya khabar dululah kan. Tanya adakah anda okey? Apa anda rasa pagi ni? Apa anda rasa macam excited ke? Rasa lemah ke? Rasa tak ada rasa? Tu mencabar juga tu. Okey. So pagi ni saya kena live awal sikit untuk sarapan minda momentum. Sebab 8.30 saya dah ada meeting. Saya ada kelas di Four Seasons Resort Langkawi untuk beberapa hari ni insyaAllah. So sambil-sambil pagi ni saya baru je balik daripada gym. Dah seminggu sebenarnya saya rehat, saya tak exercise. So hari tu kaki injured. Alhamdulillah hari ni dah okey, tapi taklah push sangat. Hari ni just berjalan je atas treadmill. Jalan dan naikkan dia punya incline dia tu tinggi sikit dan jalan untuk 20 minit. Lepas tu angkat dumbbell 10 minit. Okay. So pagi ni saya just nak share dengan anda tentang satu perkara yang saya rasa macam salah ataupun silap ramai orang bila dia berniaga, bila dia buat marketing. Kan, adakah marketing kita hanya nak gunakan otak, kebijaksanaan kita, gunakan fakta, logik akal, ataupun sebenarnya kita ada cara marketing yang lebih baik, cara yang lebih advance, cara yang lebih menyentuh hati manusia. Alhamdulillah juga saya nak ucapkan tahniah kepada hampir 3,700 hampir 3,700 peserta yang telah mendaftar untuk Roket Pemasaran Momentum edisi khas agent. Kita sebenarnya asalnya nak buka untuk 3,000 je. Tiba-tiba dalam masa 3 hari 3,000 tu dah penuh. Dan kita tambahkan lagi lah sedikit kuota untuk nak bantu lebih ramai orang, bantu lebih ramai usahawan, terutamanya anda di kalangan ejen, stokis ataupun dropship. So kita nak bantu bagaimana anda nak buat marketing dengan bagus. So marketing dengan bagus macam mana nak buat? Apa tanda dia? Apa marketing tak bagus? Marketing tak bagus senang je. Nak saya tanya. Adakah anda nak saya tanya anda? Korang okey ni saya nak tanya. Adakah korang dah ready ni dengan sarapan minda momentum? Tunggu tak lama lah, sekejap je. Sebab saya nak kena ready dah kejap lagi. Ready untuk kelas, meeting. So, macam mana kita nak tahu marketing tu bagus ke tak bagus? Senang je. Saya biasa akan lihat macam ni. Kita lihat kepada result yang kita dapat. Okay? So, kalau dalam marketing, result yang kita paling nak kena tengokkan adalah dari segi sales, dari segi jualan kita. Kalau capai kita punya jualan bermaksud bagus. Masalahnya, isunya, cabaran ramai orang usahawan adalah dia tak capai. Dan benda tu menyebabkan kita rasa stres, kita rasa pening, kita rasa kadang-kadang macam tak guna. Kadang-kadang kita rasa macam aku dah guna macam semua senjata yang aku tahu. Apa lagi aku tak pakai? Apa lagi yang aku tak guna? Apa lagi aku kena buat ni? Stres sangat, macam mana nak buat ni? Betul-betul. So saya nampak kebanyakan usahawan dia ada isu macam tu. Betul-betul. Cuba korang komen sikit. Saya nak tengok juga korang ni ada ke tak ada di depan saya ni. Ada. Dan terima kasih juga macam biasalah sarapan minda momentum. Jangan lupa untuk nak share. Itu sebagai yuran dia. Dan juga tag kawan-kawan kita. Mudah-mudahan mereka dapat ilmu. Kita pun dapatlah kebaikan, keberkatan insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan tu yang saya cakap, bila kita guna marketing, dulu saya pun tak faham tau. Dulu saya ingatkan marketing, ambil barang, tahu bahan promosi, kemudian benda paling hawau dan celaka adalah buat iklan. Sedangkan kita duduk depan TV, duduk depan YouTube, kita sakit hati tengok iklan. Dan tiba-tiba kita buat bisnes, kita buat marketing, buat iklan. Macam tak berpijak di bumi yang nyata. Kau ada rasa macam tu tak agak-agak? Ada tak rasa macam tu? Ada tak rasa macam hawa betul lah? Jilakor betul? Kita buat benda yang kita sendiri tak suka. Dan kita maklum yang orang juga tak suka disebabkan marketing kita hanya guna kepala otak. Tu yang saya kata, marketing hanya menggunakan kepala otak kita. That's why lah kenapa saya nak mengajak anda supaya kita nak betulkan benda tu. Sebab saya dulu pun macam tu. Saya fikir, yelah nak buat apa lagi. Memang itu adalah benda yang
yang common. Benda yang biasa. Marketing, buat iklan lah. Buat apa lagi? Tapi bila tengok TV tu kan, bila kita tengok TV, ya Allah kalau boleh janganlah iklan. Iklan ni, apa hal iklan ni? Tak habis-habis iklan ni. Macam sakit hati. Tiba-tiba korang masuk Facebook, buat bisnes dan buat iklan. Macam, ada tak rasa macam, betul juga tu. So that's why lah saya kata, tolonglah jangan buat iklan. That's why lah pagi ni saya nak mengajak anda, marketing bukan hanya guna logik akal. Marketing bukan hanya guna kepala otak saja. Yes, memang penting menggunakan kepala otak, kebijaksanaan. Tapi kita kena bijak, kena connectkan dia dengan something. Siapa yang nak tahu? Siapa yang rasa nak tahu? Kalau macam tu apa cara yang betul? Saya nak cakap dengan anda, jangan buat iklan. Jangan buat iklan. Jangan cuba-cuba nak pergi belajar bagaimana buat iklan. Kau macam dahsyat sangat nak buat iklan. Dan kau sendiri pun tak suka iklan. Dah kenapa? So kita nak kenalah berpijak pada bumi yang nyata. Janganlah kita duduk macam di atas kayangan. Kan lebih-lebih lagi kalau anda adalah agent, anda stoki dropship. Kan saya katakan ni tak, kalau siapa yang ikut saya punya sesi setiap hari Selasa, Talk to Najib. Termasuk malam ni kita ada lagi session yang best. Malam ni topik dia gila best. Serious best. Okay, siapa yang tak follow dan dia rasa macam benda tu basic, dan saya nak cakap kelas tu kita bagi free, tak ada bayar, memang percuma, memang rugilah. Minggu lepas kita berjaya mengumpulkan 4,500 saya join daripada awal sampai habis. Saya suka tengok anda punya energi tu, semangat anda. 4,500 usahawan pada Selasa lepas malam dia follow sampai habis. 4,500 dan kita jangkakan minggu ni kita nak buat lonjakan sedikit je, 5,000. Bukan tak nak banyak sebab memang kota Zoom kita 5,000 je. Kita tak ambil yang 10,000 lagi. Kita ambil 5,000 dulu dan harga dia boleh tahan. Nanti boleh check lah harga Zoom. Berapa Zoom webinar untuk 5,000 partisipan, you check berapa belas ribu. Kita beri kepada anda secara percuma, free je weh. So masuklah. Okay, so kita sambung balik. Jadi bila kita buat marketing, contoh. Korang ada produk apa? Cuba beritahu saya sikit. Kita bagi satu contoh lah, senang. Korang buat produk apa? Kan? Ataupun boleh tak bagi tahu saya kat sini, adakah anda founder ke, agent ke, stockist ke, dropship ke, sales advisor ke? Sebab alhamdulillah saya lihat ramai juga sekarang ni anak-anak murid saya di kalangan mereka yang adalah di kalangan agent. Kan? Mereka bukanlah founder. Ada yang founder tetapi ramai agent sekarang ni. So saya macam nak membantulah supaya agent ni, kan anda ingat tak dalam sesi yang lepas-lepas saya dah cakap 3 tugas utama seorang agent. Marketing, nombor 1. Nombor 2, marketing. Nombor 3, marketing. Tu je tugas kita sebagai agent. Tak payah fikir pasal research development. Tak payah fikir nak pergi dapatkan job halal. Tak payah nak fikir tentang kat mana nak simpan barang tu, warehouse. Tak payah fikir tentang stok ni cukup ke tak, dah order ke belum dengan kilang, kualiti macam mana, nak kena buat QC pula, quality control. Tak payah. Itu tugas HQ. Itu tugas HQ. Tugas kita marketing. Nombor 4, sales. Itulah kunci penting kepada seorang ejen. That's why lah saya ajar kepada ejen. Dan minggu ni alhamdulillah, insyaAllah pada 12 Julai ni, hari Ahad nanti, kita ada kelas khas Rocket Pemasaran Momentum edisi khas ejen. First time kita buat khas untuk ejen je. Boleh faham tu? Okay. So anda buat produk apa? Master Stocky JRG, Kowe, Chokodak. Wow, amazing. So jadi macam ni tau. Contoh. Ni saya nak bagi produk apa Contoh lah. Contoh ambil anda agent, anda buat produk apa? Saya nak tengok agent apa produk. Saya nak bagi satu contoh. Korang jangan sibuk pula, kalau produk ni macam mana, produk ni macam mana. Sabar. Marketing jangan hanya sekadar guna kepala otak. Saya nak cakap benda yang lebih penting lagi. Guna apa kalau macam tu? Jap lah, nak explain lah ni. Okay, belakang tu bilik saya tu, nampak? Tu yang 2 tingkat. Saya tingkat atas. Cantik kan tempat dia, resort. So kalau ada peluang dah, insyaAllah saya bolehlah sarankan anda datang sini bercuti. Tapi kita bukan bercuti je lah, kita meeting sebenarnya. So kat belakang sana tu, saya punya bilik. Tu my wife. Sayang. Okay, so tu bilik saya. Kita di Four Seasons Langkawi.
Contoh, apa yang korang punya barang ni? Yang tengah jajak founder, apa, sambal, penjagaan rambut. Bagus juga tu. Bagus. Baby food, lagi apa contoh? Cushion. Milk booster, yes, contoh kalau katalah milk booster. Sebab ada anak murid saya memang buat milk booster. So macam ni, contoh, kebanyakan kita, bila kita buat marketing, kita hanya fikir logik, ibu-ibu nak susukan anak, senang, mudah. Nanti anak kalau tak cukup susu, dia kurang protein lah, apa benda lah kan. So, kita hanya menggunakan kekuatan mental kita, kepala otak kita je. So, bila, milk booster Nufia, tu memang anak murid saya, iaitu salah seorang ultimate kita. So, dia macam ni, Puan Yaya kan, Yaya Suhaimi. So, macam ni, bila kita buat marketing, jangan hanya menggunakan kepala otak dan berfikir atas logik akal. Kita kena faham manusia ni, designing manusia ni, dia didesign buat keputusan. Cara kita buat keputusan, kita tak banyak guna sini. Tak banyak keputusan menggunakan kepala otak, logik akal, nak kena ukur berapa panjang, berapa lebar, berapa mikro, berapa mikron. Manusia jarang guna macam tu. Manusia banyak menggunakan sini. Marketing bukan hanya menggunakan kepala otak. Marketing banyak menggunakan hati. We call it emotion. Manusia banyak buat keputusan based on emotional factor dia. Tapi saya nak just nak bagi tahu anda. Tapi ada satu benda penting. Bila emotional bila dia menggunakan hati, maksudnya apa maksud dia? Maksudnya adalah bila dia menggunakan emotion, dia perlu dikaitkan dengan seseorang yang penting dalam hidup dia dan sesuatu yang memberikan dia rasa macam bermanfaat. Rasa macam kalau dia dapatkan produk tu, dia ada emotional contribution ataupun dia ada emosi yang benda tu bukan hanya untuk dia, tetapi sebenarnya memberi orang lain juga manfaat. Memberikan dia rasa macam kita lah, macam kita bagi tahu orang sesuatu benda penting, orang tu dapat macam dapat satu momen yang best, orang akan appreciate kita, orang menghargai kita. So kita nak buat marketing yang menyebabkan pelanggan kita tu rasa dihargai. Contoh kalau tudung, dia rasa macam wow, kau ni cantik, kau ni nampak kau ni macam ada karismatik. Dia rasa macam wow. Compare kita nak cakap kalau pakai baju ni, kan baju ni dia adalah tahan terbakar. Sis kalau terbakar dalam kereta pun, sis terbakar, baju tak terbakar. Dah pula. Kau faham ni? Suka guna kepala otak. So kita tak nak, kita nak menggunakan emosi. Dengar betul-betul ni, jangan pergi mana-mana. Kejap saya dah nak habis ni. Sabar, kau memang suka keluar masuk lagi ni. Kejap lagi tanda dulu, save. Kejap lagi malam baru tengok. Memang tak tengoknya. Okay, so saya nak cakap marketing tadi kita banyak nak menggunakan hati, bukan sekadar menggunakan kepala otak. That's why kalau kita nak buat apa-apa kempen, apa-apa benda yang kita nak share, apa-apa benda yang kita nak beri kepada orang, kita nak dia adalah ada faktor emosi yang kuat. So contoh tadi milk booster, apa emosi dia? Kasih sayang, cinta dia kepada anak dia. Apa jadi anak anda kalau membesar tanpa susu ibu dan membesar hanya dengan susu lembu? Anda tak risau ke besok dia akan buat kita macam lembu? Anda tak risau ke dengan dia hanya minum susu lembu besok? Anak-anak mungkin tak dengar cakap dan mula melawan anda dan menengking anda. Dan anda baru ingat anda tak ada connection yang kuat dengan menyusukan dia selama 2 tahun yang sepatutnya itulah hak dia. Atau mungkin contoh anda buat ayat, ibu, sis, mamis, jangan nafikan hak anak. Jangan mengkhianati amanah untuk menyusukan anak anda. Contoh. Faham tu? Kan? Buat something yang memberikan dia kesan emosi yang kuat kepada hati dia, perasaan dia. Bukan hanya kepala otak, bukannya. Tahukah anda, anak kita perlu nyusu 2 tahun? Dah memanglah. Kau je lah minum susu tu. Boleh faham ni? Jelas. So kita banyak gunakan hati. So apa yang anda patut buat adalah macam ni. Saya sangat sarankan, ambil kertas, ambil paper, cuba lukis gambar orang. Tulis, ni customer saya. Apa masalah dia yang menyebabkan hati dia tak tenang? Tulis situ.
Senaraikan dulu. Ini cara paling bodoh, paling senang kita nak buat. Tapi ramai orang buat bodoh tak tahu, buat tak tahu je. Tapi sebenarnya benda tu yang paling senang. Ambil kertas dan mula conteng. Jangan sibuk, Tuan Najib siap boleh saya ni tak tahulah copywriting nak jual kereta macam mana. Saya tak tahulah copywriting nak jual kain batik macam mana. Come on. Apa isu manusia? Contoh kalau kereta lah contoh. Apa emosi manusia? Dia nak memudahkan pergerakan dia. So emotionnya apa? Dia nak bergerak dalam keadaan selamat. Pastikan bila anda memandu, anda boleh pulang semula ke pangkuan orang tersayang. Jangan sampai anda memandu dan anda tukar pergi ke alam lain. Disebabkan kenderaan yang anda pilih itu salah dan tidak menepati ciri keselamatan yang menyebabkan anda terpisah selamanya. Buatlah macam tu. Ini kenderaan kita ada 4 tayar, rem 14 inci. Ada bateri, ada minyak hitam. Lancar minyak hitamnya. Dah sudah. Memang meninggal lah marketing macam tu. Utamakan kepada perasaan manusia. Keselamatan, kasih sayang, penghargaan. Itulah benda yang kita nak cakap. Itulah bendanya. Dan benda paling bodoh kita kena buat. Ambil kertas dan mula conteng. Lukis. Saya memang lukis. Saya kalau ambil iPad, lukis gambar orang bulat. Buat orang lidi je. Dah tak payahlah pula kita macam nak lukis gambar orang perfect pula. Kau dah kenapa? Tolonglah weh. Dalam marketing ni bukanlah kita benda yang perfect. Ambil, buat, lukis dan tulis itu. Siapa customer yang kita nak? Berapa umur? Laki ke perempuan? Apa dia nak? Apa dia nak capai? Apa benda kita boleh bantu dia? Apa benda yang kita boleh tolong dia? You all faham ke faham? Itulah benda sebenar-benarnya. That's why lah. Itulah marketing yang saya kata. Menggunakan hati. Ataupun emosi. Bukan hanya menggunakan kepala otak sahaja. Marketing kalau gunakan kepala otak sahaja tak cukup. Tak cukup power untuk menyebabkan orang tu bertindak. Marketing copywriting yang kita tulis adalah benda atau perkara yang boleh menyebabkan orang tu bertindak. Dia bertindak, dia buat sesuatu untuk nak dapatkan, untuk maybe nak tinggalkan nama, nombor telefon dulu, atau mungkin dia tanya dulu. Itu benda yang penting. You all faham ke faham ni? Dan malam ni saya ada satu sesi khas untuk anda. Sesi Talk to Najib malam ni topik dia adalah copywriting yang berkesan untuk pemasaran di Facebook. Okay. So bila kat Facebook, macam mana bentuk copywriting dia? Macam mana cara yang terbaik? So copywriting yang berkesan di Facebook khas untuk agent. Saya buat khas untuk agent. So malam ni kalau anda nak masuk, senang, mudah je. You pergi ke Telegram channel kita, iaitu telegramnajib.com. You pergi kat situ. Dan kat situ kita bagi link macam mana untuk nak masuk kelas tu. Faham atau faham tu? Okay, kita bagi anda dia punya link kat situ, telegramnajib.com. Masuk kat situ, dalam Telegram tu ada link dia macam mana nak join kelas kita tu free, percuma. You faham ke faham ni? Macam tu. Okay, pergi kat telegramnajib.com tu, you klik, masuk ke Telegram, nanti nampak macam ada, you join group tu, kita bagi free, percuma, kita ada lebih 31,000 orang dalam tu. Klik link tu, daftar, nanti you akan dibawa untuk mendaftar ke sesi Zoom webinar. Masukkan nama, email, nombor telefon, malam sekarang 9.30 you boleh join. Best ke best? Kita, minggu lepas saya nak beritahu anda, kita ada 4,500 orang. Minggu ni kita jangkakan 5,000 tu akan penuh dengan cepat. So kalau you masuk dalam 9.35, 9.40, dah tak boleh masuk, bermaksud dah penuh. Faham tu? So saya nak anda cepat-cepat untuk join malam sekarang. Masuk dulu ke dalam telegramnajib.com tu. Okay, dan anda akan jumpa saya malam ni untuk sesi khas untuk saya bercakap tentang bagaimana saya boleh mengajar anda topik copywriting untuk agent. Copywriting yang berkesan dalam Facebook khas untuk agent. Okay, itu saja. Saya perlu bersiap untuk pergi kelas, untuk pergi meeting. Terima kasih banyak kerana luangkan masa untuk sarapan minda momentum pagi ni yang saya awalkan sedikit. Terima kasih banyak. Kita jumpa malam sekarang. Assalamualaikum.